Tuan-tuan tahu tak pasal apa kita tak seronok baca Quran? Kita tak sedap baca Quran, kita suka baca Quran sikit, kita berhenti. Pasal apa? Tahu pasal apa kita tak seronok baca Quran? Pasal kita tak lancar. Cuba orang lancar baca, ustaz baca, rasa macam duduk dekat Masjidil Haram ni, imam baca ni. Salih ala Muhammad. Sedap kan? Baca lama, baca panjang pun tak apa, sedap, baca lancar je. Salih ala Muhammad. Kalau kita buat apa dia panggil apa? Salih ala Muhammad. Tadarus Quran. Orang yang lancar baca tu dia kata apa? Kita baca 2 muka straight lah, senang sikit. Kita pula kata apa? Baca separuh dah lah. Separuh muka dah lah. Tak usah satu muka pun tak, separuh muka dah. Pasal apa nak baca separuh muka? Pasal apa orang tadi nak baca sampai 2 muka, 3 muka pun tak apa kat dia? Sebab apa? Sebab dia lancar, kita tak. Tak sedap sebab tak lancar. Habis macam mana nak bagi lancar? Rajin baca. Lancarlah baca. Rajin baca Quran, lama-lama dia lancarlah. Tuan tengok macam mana kita dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah lancar, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah lancar, tuan-tuan. Awal-awal tu, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita baca tu lancar aja. Sampai tuan-tuan lebih 10 muka, dia main kukak. Masuk tuan-tuan, lepas pada tu Ali Imran, kukak. Lepas tu makin teruk. Pasal apa surah Baqarah lancar? Pasal apa? Tahu pasal nak beritahu? Sebab tiap-tiap kali masuk Ramadan, baca yang tu lah. Semangat nak khatam 30 juzuk. Semangat. Tuan-tuan, hari pertama juzuk sungguh. Hari kedua tinggal separuh juzuk. Hari ketiga tinggal suku. Hari keempat tinggal juz je. Juz apple, juz orange. Juz Quran tak jumpa dah. Tiap-tiap tahun ulang surah Baqarah. Tiap-tiap tahun ulang surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah lancar. Tuan tengok macam mana kita dengan surah Yasin. Laju je kita baca. Tuan-tuan, bayangkan kalau seluruh Al-Quran macam kita baca surah Yasin. Seronok tuan. Seronok. Sebab tu tuan-tuan, saya nak Osman radhiyallahu an mampu untuk mengkhatamkan 30 juzuk Quran dalam sembahyang witir dia. Sembahyang witir dia 30 juzuk Quran baca. Demikian seorang sahabat Nabi SAW, nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tamim Ad-Dari, Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Salli ala sayyidina Muhammad. Khatam 30 juzuk Quran dalam satu sembahyang witir. Hebat kan? Pasal apa? Lancar, sedap, seronok baca Quran. Tuan-tuan, macam mana cara nak bagi lancar? Tiap-tiap hari baca, lancar. Boleh bayang tak kalau setiap bulan kita khatam Quran? Hebat. Tak mungkin kot noh. Masa macam tak boleh pergi. Kalau 30 hari nak khatam 30 juzuk, maksud sehari 1 juzuk. Bulan puasa boleh semangat dia lain macam sikit. Bulan-bulan lain payah sikit. Tapi ada makcik-makcik boleh tak? Ada seorang makcik tu dia khatam sebulan 3 kali khatam. Tuan-tuan pencen-pencen nak buat apa lagi? Baca Quran lah. Pencen-pencen nak buat apa lagi? Baca Quran lah. Pagi baca Quran, lepas zuhur baca Quran, pasar baca Quran, maghrib baca Quran. Sibuk apa lagi pencen lah. Ada orang pencen dia kata apa, Ustaz? Saya ni nak pergi kerja ni Ustaz, ingat nak buat ni Ustaz, ingat nak buat tu. Pasal apa? Dah pencen. Betul? Tak ada apa nak buat Ustaz, tak kerti nak buat apa. Tak kerti nak buat apa, main ni nak buat apa. Ada seorang pakcik tu, dia hafiz Quran selepas dia pencen. Dia pencen umur 60, dia masuk Mahat Tahfiz. Nak buat apa lagi? Anak-anak semua dah besar-besar lah. Masing-masing dah kerja dah, apa semua tak ada apa. Duit pencen dapat tiap bulan. Salih alaihi wasallam. Masuk Mahat Tahfiz tuan. Duduk hafal Quran. Waktu saya pergi kat Yaman dulu, waktu saya duduk kat Yaman, ada seorang pakcik tu main. Salih alaihi wasallam. Daripada Malaysia main. Salih alaihi wasallam, dia tumpang duduk rumah saya Ustaz. Nak buat apa pakcik? Pencen dah. Tak ada buat apa, main sini main mengaji bahasa Arab Ustaz. Mengaji bahasa Arab Ustaz, 3 bulan duduk sini apa semua, pergi mengaji sama-sama dengan syekh apa semua. Tuan-tuan tengok macam mana orang nak cari
amalan-amalan yang dia boleh buat lepas pencen. Jangan siapa kata lepas pencen tak ada benda apa nak buat. Mai duk saat ni saya nak cerita apa benda nak buat. Punya banyak benda, antara dia hafaz Quran. Hafaz Quran. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, kita melazimi Quran dengan membaca Quran. Yang kedua cara membaca Quran ialah membaca surah-surah amalan. Baca surah-surah amalan. Hak kita dengan Quran yang ketiga ialah untuk mentadabbur Al-Quran. Cuba nak faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Quran kita. Dia ada dua jenis. Satu kita baca tafsir, kita baca terjemahan Al-Quran. Kita tak boleh nak faham lah. Terjemahan Al-Quran ni bukan boleh. Saya kita duduk tafsir sendiri. Baca nak, tapi boleh bantu untuk faham lah. Nak faham Al-Quran betul-betul kena baca tafsir Al-Quran. Yang berikutnya hak kita Al-Quran yang keempat ialah untuk kita menghafaz Al-Quran. Hafaz Al-Quran. Salli ala sayyidina Muhammad. Ambil paling tidak hafaz surah-surah amalan. Tuan-tuan yang umur 60 ke atas patut dah hafaz surah Al-Mulk. Pasal apa? Jadi pendinding azab kubur. Ingat tu elok. Malam-malam kena baca surah Al-Mulk nak tidur. Sahabat satu hari lalu bermusafir satu tempat, singgah pasang khemah berehat. Gaya nak baring, dengar orang duk baca surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baca sampai habis. Dia pun duk cari, tang mana bunyi ni, tang mana bunyi ni. Bunyi duk baca surah Al-Mulk ni. Buka khemah, tengok depa pasang khemah tu atas kubur. Tak tahu kata letak khemah tu atas kubur. Allah, dengar bunyi orang baca surah Al-Mulk tu dalam kubur, dalam tanah. Tuan-tuan agak lepas tu depa tidur balik dah. Tak boleh tidur. Tak ada lah dah bagi belah. Jumpa Nabi SAW. Rasulullah semalam kami tak khemah, kami tak tahu kami pasang khemah atas kubur. Kami dengar orang baca surah Al-Mulk sampai habis. Rasulullah kata, surah itu menjadi pendinding daripada seorang itu kepada azab kubur. Dia panggil surah Bara'ah, surah yang menjadi pendinding kepada azab kubur. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu tangguh apa lagi? Pasal apa tak hafaz lagi? Tuan-tuan, ada beza di antara baca dan hafaz. Boleh tak baca? Boleh baca. Tapi orang yang menghafaz lebih mudah untuk membaca daripada orang yang membaca. Kita terhalang untuk nak beramal dengan satu amalan ni pasal apa? Sebab kita tak lekat kat sini. Orang yang hafaz surah Al-Mulk, tuan-tuan, senang je duduk atas motor nak balik rumah je. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir sampai rumah dia. Betul tak ni? Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hafaz surah Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'ataha kadhiba, sambil duduk berkebun boleh baca. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam bulan Ramadan dia khatam Quran sehari 2 kali. Khatam Quran sehari 2 kali. Dalam sebulan, bulan Ramadan, Imam Syafi'i khatam 60 kali. Kita duk fikir, takkan tak buat kerja lain kot, takkan duduk baca Quran je. Dia hafaz Quran. Sambil berjalan boleh baca Quran. Sambil duduk berkebun boleh baca Quran. Sambil duduk buat kerja boleh baca Quran. Hafaz Quran. Orang yang hafaz lebih mudah untuk beramal dengan orang yang nak kena baca. Ni kita duduk fasa-fasa akhir zaman ni. Ulama-ulama duk menjangkakan banyaknya ujian-ujian yang akan mai start pada tahun 2021. Wallahu alam, tuan-tuan. Kita pun takut nak sebut. Antara benda amalan yang kita kena amal ni surah Al-Kahfi, 10 ayat yang pertama. Hafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Baca 10 ayat terawal surah Al-Kahfi. Ni yang duduk depan saya ni patut semua hafal dah.